Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zukhna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang ke presentation daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan keempat. Dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan kepada anda semua tentang DPD 40143 Islamic Banking Product and Service. Tapi dalam pembentangan kami ini, kami akan menggunakan multi language, iaitu bahasa Inggeris dan Melayu. Dua bahasa lah katakan. Okey. Sebelum kita memulakan kita punya presentation ni, kami seperti video yang anda tonton, video introduction yang first kali anda tonton tu, itu adalah nama metrik dan nama-nama peserta yang akan membentangkan presentation ini. Dan kami sekarang ni akan membentangkan nama seorang-seorang lah. Okey, saya mulakan daripada saya dahulu. Nama saya Muhammad Aiman bin Sazali dan nama metrik saya adalah 17 DIB WF 2019. Okey, seterusnya. Nama saya Muhammad Azrul Akmal bin Mazuri Riyad dengan nombor metrik 17 DIB 20F 2017. Nama saya Muhammad Ifu Akmal dari Muhammad Sofian, nombor metrik 17 DIB 20F 2021. Assalamualaikum semua. Saya Aiman Arifin bin Ali, nombor metrik 17 DIB 20F 2018. Okey. Sebelum kita mulakan presentation, marilah kita bersama-sama selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ayo kita ke slide tentang RHB Bank yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Okey. Okay. Do you know about RHB Islamic Bank? I think you don't know about RHB Islamic Bank. So let's talk about RHB Islamic Bank. Okay. RHB Islamic Bank established in 2005 and is the first full-fledged Malaysian Islamic bank that has matured from an Islamic banking window operation. It is the primary driver of the Sharia business for the RHB banking group. The fourth largest banking group in the country in terms of assets. Leveraging on the operational capabilities, commitments and synergies within the large network of the RHB banking group, totaling more than 2,000 branches. We aim to ensure customers enjoy reliable, convenient and efficient banking experience. And RHB Islamic Bank decide their thoughts and actions to provide a set of comprehensive financing, deposit, investment and cash management solution to our corporate customers. Okay. Next slide. Okay. Let's know about RHB Islamic Bank. The bank double digits CAGR makes it one of the Malaysia's fastest growing Islamic financial institutions. It was first to offer the diminishing musyarakah equity home financing facility, first to introduce the Islamic EFSC, Financial Supply Chain Electronic Exchange, and first to provide the
Flexible Trade Finance I. The latter caters for tangible products and service for trade financing from pre to post shipment financing. Okey, seperti yang kita tahu, RHB Islamic Bank ni adalah salah satu Islamic Bank yang berada di negara kita, iaitu negara Malaysia. So, kita dapat tahu yang RHB Bank ni ialah bank yang patuh syariah Islam. So, jadi jangan ragu-ragulah kita pergi buka akaun bank RHB Islamic Bank ni, sebab dia patuh syariah satu, dan kita ni sebagai Muslim kena sokong Islam. InsyaAllah seterusnya. Okay, now let's talk about RHB Islamic Bank Debit Card I. Okay, for debit card I ni, it's a payment instrument which allow you to pay for goods and services from your deposit account I at partition retail and service outlets via Visa or MasterCard network, and it also allows cash withdrawal via local automatic teller machine. Apa itu automatic teller machine? Dia adalah mesin ATM as well. Okay. For deposit account is required to allow linkage to your debit card I. If you close your deposit account maintained with us, your debit card I will be automatically cancelled and terminated. Okay, seperti yang kita tahu, debit card I ini adalah kad yang kita sentiasa guna, kad akaun bank yang kita sentiasa guna, dan kad itulah kita boleh gunakan untuk simpan akaun semasa kita. So, dengan kad tu, kita boleh beli purchase barang-barang seperti makanan, minuman. Dan sekarang ni dengan bantuan alat mesin PayWave tu, so kita boleh bawa kad saja, boleh tit, 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 di mana-mana saja, di mana anda berada. So dengan benda ni, kita lebih easy lah untuk kita membuat bayaran kepada semua-semua dengan barang apa yang kita beli. Jadi, dan dengan zaman teknologi era sekarang, dengan debit card ni juga kan, kita boleh letakkan kad dalam mana-mana handphone yang boleh support Wave lah, tag TAC punya tag kan, boleh scan mana sana sini kan. So lagi dengan teknologi makin berkembang, dan kad ni pun kita boleh menggunakan di mana saja. Tapi kena ingat, dengan yang point yang last sekali tu, kalau kita ni nak tutup akaun kita, automatic kan, akaun kita akan be determined and cancel lah. So kalau kita nak hapuskan kad kita, kira lepas tu kad kita tu tiada gunanya. So itulah tentang RHB Islamic Bank Debit Card I. Okay. Baik, terima kasih Saudara Aiman atas penerangan beliau sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai RHB Islamic Bank Credit Card. Baik, credit card ni adalah salah satu cara mudah untuk kita mendapatkan wang segera, iaitu kita memohon wang segera daripada pihak bank. Jadi limit untuk kad kredit ni adalah berdasarkan berapa had pinjamannya. Selain itu, kredit kad ni kita kena bayar setiap hujung bulan. Had minimum bayaran itu adalah tertakluk pada perjanjian yang kita lakukan bersama pihak bank. Jika kita lewat membayar 2 bulan selepas 2 bulan atau lebih, jadi kita tak dapat gunakan kredit kad ini. Jika anda membayar semula jumlah minimum kad kredit tersebut, anda boleh menggunakan semula bank kad kredit ini. Namun anda akan mendapat rekod yang buruk untuk pihak bank untuk masa akan datang jika anda ingin melakukan pinjaman ataupun apa sahaja pembiayaan peribadi, mungkin akan menghadapi satu masalah. Jadi kredit kad ni mungkin dari salah satu inisiatif untuk kita mendapatkan wang segera. Namun kita kena ingat, kredit kad ni juga adalah salah satu jalan maut jika kita ambil sambil lewa, jika kita tidak patuh dan tidak alert dengan pembayaran minimum kad kredit tersebut. Baik. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya di atas penerangannya tentang credit card. Baiklah,
Kini saya akan menerangkan tentang konsep syariah yang terdapat pada kredit kad. Yang pertama adalah konsep kod. Konsep kod ni adalah satu konsep di mana pihak bank akan memberi pinjaman kepada pelanggan yang ingin membuat kad kredit mengikut kadar had kredit yang ditetapkan. Pelanggan yang mempunyai kad kredit tersebut perlulah membayar balik wang pinjaman yang setara kepada pihak bank mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya ujrah. Ujrah bermaksud upah. Okay. Konsep syariah yang digunakan oleh RHB Bank Islam merujuk kepada pembayaran upah perkhidmatan yang dikenakan oleh Islamic Bank kepada setiap pelanggannya. Okay, beza antara bank konvensional dengan bank Islamic. Bank konvensional diorang menggunakan faedah. So diorang ada ukuran diorang punya interest rate. Manakala bank Islamic diorang bukan kenakan faedah, tapi diorang hanya charge limit charge untuk diorang punya perkhidmatan. Untuk kad kredit Islamic ini, kebanyakan bank yang menggunakan ujrah adalah Maybank Ikhwan, CIMB Islamic dan juga RHB Islamic. Baiklah, yang dipaparkan di skrin ni adalah modus operandi bagi konsep ujrah untuk kredit kad. Kita dapat lihat yang pertama, yang pertama pelanggan akan menghubungi pihak bank untuk membuat kad kredit. Seterusnya, pihak bank akan memberikan kad kredit kepada pelanggan dengan kadar had kredit yang selayaknya kepada pelanggan. Yang ketiga pula, pelanggan yang mempunyai kad kredit tersebut akan menggunakan kad kredit untuk membuat pembayaran untuk membeli sesuatu. Apabila pembayaran itu berlaku, terdapat konsep kod di dalam pembayaran tersebut. Pihak syarikat akan membayar ujrah kepada bank, iaitu fee ataupun charge perkhidmatan di atas penggunaan kad kredit tersebut. Okay, seterusnya key features yang bermaksud ciri-ciri utama kad debit Islamic Bank. Okay, yang pertama, mereka mengeluarkan pelanggan yang mempunyai kad debit Islamic, diorang boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin ATM di seluruh negara dengan limit RM10,000. Okay, yang kedua, kad debit membolehkan kita mengeluarkan wang, membeli belah di luar negara dan memperoleh pulangan tunai sebanyak 0.5% untuk perbelanjaan runcit di luar negara. So maksudnya kalau walaupun kita berada dekat luar negara, kita masih lagi boleh menggunakan kad debit RHB Islamic ni. Yang membezakan dia dengan konvensional, kad debit Islamic RHB ni, diorang memberi cashback, kira pulangan tunai kepada setiap pengguna ni. Dan yang ketiga, kemudahan untuk membayar barang atau perkhidmatan di seluruh dunia. Dan pelbagai kedai saudagar yang membawa logo MyDebit atau Visa atau Mastercard. So setiap kedai yang kita nampak mereka ada tulis logo MyDebit. So RHB Islamic ni diorang sentiasa berfungsi untuk diguna pakai. Baik, seterusnya saya akan menerangkan feature mengenai kredit kad I. Baik, yang pertama adalah kad kredit I ni punya had limit seperti mana terdapat dalam perjanjian kita. Sebagai contoh, kita pinjam dekat pihak bank
RM10,000. Jadi had limit yang kita boleh gunakan hanyalah RM10,000, tak boleh lebih daripada itu. Yang kedua, kita mendapat 0% installment, jadi tiada had installment pengurusan yang kita dikenakan untuk kad kredit untuk RHB ni. Yang kedua, pengurusan pembayaran RHB ni adalah lebih kepada 24 bulan jika anda menggunakan RHB Islamic Smart Installment. Yang terakhir adalah management fee free period. Baik, yang untuk terakhir ni adalah untuk transaksi jika daripada tarikh penyata dan hanya terpakai untuk transaksi kedai runcit sahaja. Dan juga pemegang kad yang membayar penuh ataupun sebelum tarikh akhir pembayarannya tidak dapat menggunakan kad tersebut. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, jika anda tidak membayar bulanan minimum kad tersebut, anda tidak dapat boleh menggunakanlah kad tersebut untuk bulan seterusnya. Tapi anda juga kena ingat, jika anda tidak melakukan tidak membayar 3 bulan atau lebih, satu surat penyata kewangan akan dikeluarkan dan satu surat amaran akan dikeluarkan untuk anda memastikan anda membayar bulanan minimum had bulanan pinjaman, agar anda pastikan bahawa setiap pinjaman kad kredit yang anda lakukan itu tidaklah sambil lewa. Baik, itu saja. Seterusnya. Baiklah, kita akan teruskan kepada fee dan charge untuk RHB Islamic Bank berhad debit card. Untuk annual dan issuance fee, RHB debit card adalah sebanyak RM12 dan akan dikenakan 0.5% cashback untuk penggunaan transaksi di luar negara. Yang kedua, RHB debit card iaitu RM8. Ini tidak akan dikenakan cashback. RHB Visa Justice League debit card issuance fee iaitu RM15. Annual fee adalah RM12 bersama dengan 0.5% cashback untuk transaksi di luar negara. Yang terakhir adalah RHB Platinum debit card iaitu berjumlah RM50 untuk tahun pertama, dan untuk tahun seterusnya ianya akan menjadi RM5,000 setiap penggunaan di setiap tahun, dan kad ini adalah minimum boleh digunakan hanya 5 kali untuk setahun. Okay, so ini untuk kad replacement. Untuk RHB debit card, mereka takluk RM12 dan hingga RM15. Lepas tu RHB Visa Justice Language Debit sebanyak RM18 dan RHB Platinum Debit Card RM15. Untuk overseas transaction conventional fee 1% daripada convert amount, daripada baki jumlah yang ada dekat bank. Okey, sekarang ni kita akan bicara tentang fees and charge for RHB Islamic Bank berhad tentang credit card I pula. Okey. Sebelum tu kita kena tahu cash advance dia, iaitu yuran pendahuluan dia. Yuran pendahuluan dia hanya dikenakan 5% saja of the transaction amount, atau minimum dia adalah RM15 saja. Whichever is higher will be charged on all cash withdraw. Dia akan dikenakan charge pada kesemua withdraw yang dilakukan. Okay, for the card holder can withdraw up to 50% of their available available credit limit or such other limit as determined by RHB Islamic Bank at its discretion from time to time. Okay, untuk pemegang kad ni, dia boleh mengeluarkan sehingga
50% daripada had kredit mereka yang ada tu, atau had lain seperti yang ditentukan oleh RHB Islamic Bank sendiri, mengikut budi bicara RHB Islamic Bank ni lah, dari semasa ke semasa. Next. Okey, untuk kad replacement fee. So maksud dia, kalau kita punya kad tu rosak atau hilang, chip dia tak dapat detect, atau kad kita patah, untuk kita dapatkan balik kad baru, kita kena bayar RM RM50 setiap kad. Maksud dia, kira dia denda lah, dia bukannya menindas pelanggan, cuma dia bagi denda pelanggan sebab tak ada. Okay, seterusnya, overseas transaction conventional fee. So bila kita berada dekat luar negara, untuk kita beli just amount yang kita guna tu, dia akan darab dengan kita punya nilai mata wang. Okay, so untuk late penalty, sekiranya pelanggan tak dapat nak bayar jumlah duit yang diorang guna dalam credit card bank, credit card Islamic Bank, so yuran papasan yang diorang akan kena akan dicas sebanyak 1% daripada jumlah terakhir yang jumlah akhir yang ada dalam akaun bank diorang. So kad credit card tu diorang tak dapat nak guna selagi diorang tak bayar jumlah tunggakan dan penalti yang diorang. Baik, conclusion yang kita dapat daripada perbincangan dan perbincangan di antara perbezaan antara kredit kad dan debit kad ialah kredit kad dan juga debit kad adalah kedua easy untuk digunakan jika membayar online ataupun di store. Yang kedua, debit kad juga boleh digunakan untuk kita spend money menggunakan berapa simpanan yang terdapat dalam bank kita. Selain itu, kredit kad juga membenarkan kita untuk meminjam wang daripada kad issuer, iaitu daripada pihak bank lah. Tapi terdapat limit yang kita dapat yang pihak bank tetapkan untuk kita membeli barang dan juga untuk membawa duit itu keluar. Tapi jika kita nak buat withdraw tu duit keluar, akan terdapat charge, dan charge tersebut sangatlah tinggi. Baik, yang seterusnya, kad juga boleh membantu kita untuk menjimatkan money dan juga untuk dapat kita melindungi kita daripada melakukan dirompak ataupun diragut daripada banding kita membawa duit yang banyak dalam beg ataupun dalam poket untuk ke pasar raya atau suatu tempat untuk melakukan pembayaran. Selain itu juga, yang terakhir juga kredit kad ini, debit kad dan kredit kad ni sangat bagus dan juga kita boleh menetapkan dan juga kita boleh lihat perbelanjaan kita ataupun target bulanan kita untuk kita membuat pembayaran ataupun untuk kita target kita punya simpanan. Baik, di antara kedua perbezaan kad ni kita dapat lihat debit kad ni menggunakan duit daripada wang simpanan kita. Jadi kita tiada masalah lah untuk bulanan atau untuk bayar bulanan. Tapi jika kita simpanan kita tak dalam bank ataupun kosong, kita boleh melakukan permohonan untuk melakukan kredit kad. Tapi saya tekan kat sini, kredit kad ni kita kena alert supaya kita tidak berlakunya blacklist oleh pihak bank. Kerana kebanyakan pengguna satu orang memiliki 2 atau 3 debit kad kredit. Jadi di situ kita harus melakukan perancangan kewangan yang baik agar kita punya sistem ataupun kita punya financial management dalam keadaan baik. Jadi saya dapat bandingkan di sini bahawa kedua kad terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Semua itu adalah takluk ataupun atas diri anda sendiri untuk memilih
untuk menggunakan kad yang mana. Itu saja daripada kami. Mohon maaf salah dan silap jika ada terkurang. Saya ada satu pantun di sini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditipa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Terima kasih daripada kami, grup 4. Semoga semuanya mendapat rahmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, credit card itu apa, debit card itu apa. Credit card, jumlah yang kita simpan kat dalam bank dan kita boleh gunakan. Dan credit card adalah bank bagi pinjam dulu, kita guna dulu dan bayar kemudian. Itu saja. Bye-bye.